Assalamualaikum and hi everyone. So dalam video ni kita continue chapter 2, okay, subtopic 2.1 equations, and kita masih di bahagian indices. Okay, previous video kita dah tengok rules of index. Kita dah belajar macam mana nak simplify indices, and now kita nak belajar solving equations involving indices. Okay, so persamaan sebagai contoh di bawah ni, persamaan yang melibatkan indeks. Okay, so ada bahagian teknik di sini yang boleh kita gunakan atau kita apply waktu kita nak selesaikan soalan solving index equations. Okay, so Madam kategorikan soalan kepada dua case. Okay, so case yang pertama, case 1, dan yang kedua adalah case 2. Okay, so for case 1, okay, di bahagian sini kita ada case di mana dalam soalan kita tu kita ada base yang sama. Okay, same base. Base yang sama. So bila ada base yang sama, apa yang kita akan buat adalah kita akan compare index. Okay, kita akan compare the index. So macam mana kita nak compare index tu? So bila kita ada base yang sama, dia adalah dalam bentuk AM equals to AN. Okay, so kita nampak dekat sini base-nya sama. So untuk selesaikan soalan macam ni, kita akan compare index dia. Okay, so therefore bila kita compare, kita akan dapati bahawa M is equals to N because of base-nya adalah sama. Okay, tetapi mesti dalam bentuk begini. Okay, case yang kedua adalah di mana kalau kita ada, okay, case yang kedua, kalau kita ada soalan kita bukan dalam base yang sama, not in the same base. Okay, so kalau bukan dalam base yang sama, okay, so kita ada dua kemungkinan yang boleh kita buat. Okay, so dua method. Yang pertama, kita akan always try to change all base, okay, all bases into the same base. Okay, okay, macam mana nak tukar semua menjadi satu base yang sama? Kita akan gunakan, okay, use perfect square numbers. Okay, perfect square numbers, or kita guna cubic numbers, or kita guna base 2 numbers. Okay, dalam previous video ada diterangkan semua ni. Okay, ataupun if kita tak dapat change, okay, if cannot change to all in the same base, apa yang kita akan buat adalah ada dua lagi pecahan method, iaitu yang pertama kita akan let, okay, ataupun ln both sides. Okay, so yang ini kita akan guna bila kita nampak repeating index. Okay, repeating index. And ln both side ini keywordnya adalah kita akan bring power to front. Okay, so basically semua ni kita akan go through by example. Okay, cuma Madam nak bagi tahu kamu bahawa kita boleh classify kita punya soalan kepada dua case yang macam ni. Okay, okay, so now whenever kita solve soalan index equation, kita akan refer kepada teknik kita ni. Okay, classify ada case 1 ataupun case 2 untuk bantu kita menjawab. Okay, so untuk yang soalan example 3 di bawah sini, okay, Madam gerakkan skrin. Okay, kita tengok soalan A dahulu. Okay, so Madam besarkan sikit. Okay, untuk soalan A ni, okay, kita tengok kita ada 3 to the power of 2x is equals to 3 squared. Okay, so kita classify dulu either case 1 atau case 2.
So kalau kita tengok dekat sini, kita ada base yang sama, already in the same base. Okay, kiri dan kanan equation kita. So kita dalam case 1, same base. Okay, so bila same base, kita akan cari jawapan dengan cara kita compare the index. Okay, kita compare dia punya power. Okay, since 3 adalah dia punya base dan sama, so kita akan directly compare dia punya base. Okay, 2x is equals to 2. Okay, compare sahaja. So maksudnya kita ambil 2x equals 2. Okay, so kita akan dapat answer x is equals to 1. Okay, so cara compare base. Tapi bila kita compare index, pastikan bentuk soalan kita dalam bentuk begini. Okay, maksudnya ada single base di sebelah kiri dan ada juga single base di sebelah kanan. Alright, untuk soalan B. Okay, kalau soalan B kita tengok kita ada 8 to the power of x is equals to 16. Okay, soalan ini jatuh pada kategori yang kedua, case 2, di mana soalan kita not in the same base. Kita ada base 8 dan kita ada base 16. Okay, so kita ada dua cara. Yang pertama, okay, kita akan always try dulu untuk tukar semua base menjadi satu base yang sama. Okay, maksudnya kita kena fikir cara macam mana nak tukar 8 dan 16 ni menggunakan satu base sahaja. Okay, so hint di sini kita akan guna perfect square numbers ataupun cubic numbers ataupun base 2 numbers. Okay, so kalau kita tengok nombor 8 dan 16 ini kita boleh tukar menggunakan base 2 numbers, which is 8 madam akan tukar menjadi 2 kuasa 3. Okay, 8 ditukar menjadi 2 kuasa 3 dan jangan lupa kita masih ada power x equals to 16 madam akan tukar menjadi 2 kuasa 4. Okay, ni daripada base 2 punya numbers. Okay, yang ni. So daripada sini, yang sebelah left hand side kita akan ada 2 to the power of 3x. Okay, power dia kita boleh darab based on index rule. And then kita ada 2 to the power of 4. Okay, kalau kita berjaya tukar menjadi satu base yang sama, normally kita akan balik kepada case yang sini, which is kita akan compare dia punya index lah, because of sini sudah base 2, sini sudah base 2. Therefore, dia punya power pun should be the same. Okay, so kita akan conclude, therefore 3x is equals to 4 and x is equals to 4 over 3. Next, soalan C boleh cuba buat sendiri. Madam nak tunjuk soalan D. Okay, untuk soalan D. Okay, soalan D, again, kalau kita tengok di sini, dia ada base yang berbeza, 9, 3 dan 81. So, kalau kita kembali kita punya mind map di atas ni, so dia sebenarnya adalah pada case kedua, not in the same base. Okay, so kita always kena try untuk change kepada base yang sama. Okay, menggunakan either perfect square, cubic numbers atau base 2 numbers. Okay, so kita fikir macam mana cara untuk saya tukar dia menjadi base yang sama. Okay, base paling kecil dekat sini 3. So kita cuba fikirkan dapat atau tidak kita tukar 9 menjadi base 3 dan 81 menjadi base 3. So 9. Okay, 9 di sini adalah 3 squared. Okay, 3 squared. And then jangan lupa kita masih ada power n di luar, times with 3n minus 1 and 81. Okay, di sini kita boleh check 3 power berapa boleh dapat 81, which is actually 3 power 4. Okay, so next kita perlu simplify lah. Okay, kita ada 3 to the power of n. Yang ini powernya kita terus darab saja. Okay, times with 3n minus 1 equals to 3 to the power of 4. Okay, kita berjaya samakan base. Okay, so in order for us untuk compare dia punya power atau index dia, okay, pastikan dahulu kita punya soalan dalam bentuk, okay, begini. Okay, so bahagian sini kalau kita tengok dia belum bentuk yang kita nak.
Okey, kita tak boleh direct compare lagi sebab sepatutnya dia hanya ada single base di sebelah kiri, single base di kanan. Tapi pada soalan kita ni, sini belum single base. Dia base 3 tapi ada 2 kali. Okey, so kena pastikan dia hanya ada single base macam sebelah kanan ni. Okay, sampai kita boleh buat adalah kita dah belajar index rule. Bila kita ada satu base yang sama dan operasinya darab, kita akan tambah dia punya index. Okay, so kita akan tambahlah 2n plus n minus 1 equals to 3 power 4. Okay, dari sini kita boleh mula compare. Tapi Madam lebih suka kita selesai dulu. So kita ada 2n plus n adalah 3 to the power of 3n minus 1. Okay, n equals to 3 power of 4. Then only now kita boleh compare. Okay, since base sudah sama, so meaning that the power should be the same. So kita akan therefore 3n minus 1 equals to 4, 3n is equals to 5, and n is equals to 5 over 3. Okay, next Madam tunjuk example soalan E. Okay, di bahagian sini Madam tunjuk semula case kita, case 1 dan case 2 untuk rujukan sewaktu kita jawab soalan. Okay, so untuk soalan E, kalau kita tengok dekat sini, of course soalan kita ni di bahagian case 2 sebab kita ada base 4, base 2, base 20. Okay, so not in the same base, kiri dan kanan. So apa yang kita akan buat adalah first kita akan always try to change semua base menjadi satu base yang sama. Okay, tetapi kalau kita tengok dekat sini, okay, kita boleh tukar base, which is daripada 4 dekat sini, okay, 4 here, Madam boleh tukar dia jadi base 2, okay, which is 2 squared. Okay, Madam tukar jadi 2 squared untuk 4, and then ada x plus 1 plus 2 to the power of 2x. So meaning that on left hand side, Madam berjaya tukar kepada base 2. Tetapi on my right hand side, untuk 20, Madam tak boleh tukar jadi base 2. Meaning that tak boleh ada 2 power berapa untuk dapatkan 20. No. Okay, so maksudnya Madam kena stay lah 20 tu. And di sini bermaksud Madam di kategori ini tadi. Tapi bila Madam try untuk tukar semuanya menjadi satu base yang sama, I fail. Okay, sebelah kanan ni tak boleh tukar jadi base yang sama. So, bermaksud I cannot change to all in the same base. Okay, tak boleh. Jadi, ada 2 option di sini iaitu let ataupun lon both side. Okay, so example ini adalah yang menggunakan let. Okay, apa hint untuk kamu pakai let? Let ni bila kamu nampak ada repeating index. Okay, index yang berulang. Contoh bagi soalan ni, okay, now Madam akan expand dulu yang ini. Okay, so kita ada 2 to the power of 2x plus 2 plus 2 to the power of 2x equals to 20. So kalau kamu tengok dekat sini, dia bagi hint dekat kita bahawa kita ada repeating index di bahagian 2 to the power of 2x, and dekat sini pun ada nampak 2 to the power of 2x. Okay, so apa yang Madam akan buat sekarang adalah kita akan split yang sini dulu. Okay, Madam akan bentukkan dia dalam bentuk begini. 2 to the power of 2x didarab dengan 2 to the power of 2. Okay, fokus bahagian sini. From this, Madam tukar menjadi ini. Okay, so macam mana boleh jadi macam tu? Dia daripada index rule. Kalau kamu masih ingat, base sama, operasinya darab, kita akan tambah dia punya power. So, ini hasil dia. Okay, so sebenarnya dua benda ini adalah perkara yang sama, cuma Madam tukar bentuk sahaja. Okay, and then plus 2 to the power of 2x equals to 20. Okay, now nampak lebih jelas. Okay, yang bahagian depan ni Madam letak kurungan supaya senang nampak. Okay, 2 squared nilainya 4, dan 4 ini didarab dengan 2 to the power of 2x. So kita ada 4 didarab dengan 2 to the power of 2x. Madam tulis macam ni. Plus 2 to the power of 2x and equals to 20.
Okay, so sekarang ni kita nampak lebih jelas repeating index kita ni. Okay, repeating index kita 2 to the power of 2x. Sini pun ada 2 to the power of 2x berulang. Jadi hint untuk kita pakai let. Okay, so kalau kita let, ambil repeating index kita tu. So dekat sini madam let 2 to the power of 2x equals to y. Boleh use any alphabets macam M ke, macam N ke, tapi not X. Okay, jangan sama dengan original question. So madam let sebagai Y. Okay, so dekat sini bila kita let, so kita akan ubah soalan kita. Okay, bermaksud okay, 4 akan stay 4. Okay, 4. And then 2 to the power of 2x ini akan digantikan dengan Y. Okay, plus again kita jumpa 2 to the power of 2x, kita akan ganti dengan y equals to 20. Okay, so kalau macam ni kamu akan nampak lebih jelas lah. 4y plus y dia adalah sebenarnya, okay, madam sambung jalan kerja di bahagian sini. So dia adalah 5y equals to 20. So kita akan solve mencari y dahulu. So y adalah 4. But di sini belum habis. Okey, jangan salah. Sebab kita bukan mencari y. Our original question sebenarnya kita perlukan x. Okey, so apa kita perlu buat adalah replace semula y kita ni. Okey, so y kita sebenarnya adalah 2 to the power of 2x. Okey, equal 4. Okey, dekat sini kita dah cuba guna let, and now kita akan kembali kepada step asal atau mula semula. Kita nak solve index equation yang ini. Okey, not in the same base. Sini base 2, sini base 4. Bahagian sini kan. So kita akan sentiasa cuba untuk tukar jadi base yang sama. So yang ni very simple. Kita ada 2 to the power of 2x equals to 2 to the power of 2. Okay, so base sudah sama, meaning that kita hanya tinggal compare dia punya power. Therefore 2x is equals to 2, hence x is equals to 1. Okay, so ni menyelesaikan soalan index menggunakan let. Okay, untuk soalan F. Soalan F again, kita nampak soalan kita dia ada dalam base yang sama, cuma not all. Kita ada base 5 here, 5 here, 5 here, tapi you ada 6 di sini. Okay, so again not in the same base. So apa yang patut kamu buat? Always try to change dalam base yang sama. Okay, kita tak boleh tukar dah jadi base yang sama. Okay, sebab hanya ada 5 and 6. Macam mana nak jadikan dia base yang sama? 5 and 6 cannot. Okay, so cannot change in the same base. Apa yang kita akan buat adalah let if kamu nampak repeating index ataupun learn both side. Ini later. Okay, so kita akan let sebab di soalan ni boleh nampak repeating index. Macam mana nak nampak? Okay, daripada 5 to x dekat sini, madam akan ubah sikit bentuk dia, which is dia akan jadi 5 to the power of x and 2 di luar. Kalau kita darab semula yang ini, dia masih dapat 2xs in the original question. Okay, madam hanya tukar dia punya bentuk sahaja. Minus 6 to the power of 5. 6, 5 to the power of x. And plus 5 equal 0. Okay, yang lain madam salin sahaja. Okay, kenapa madam tukar bentuk? Supaya madam nampak our repeating index adalah 5x, 5x. Okay, so kalau kita nampak repeat yang macam tu, kita akan guna let. Okay, so kali ni kita akan let our repeating index adalah 5 to the power of x equals to y. Okay, so bermaksud sini akan diganti dengan y dan sini pun akan diganti dengan y. So kita ada y squared tolak 6y tambah 5 sama dengan 0. So sebenarnya kita dapat satu quadratic equation dan kita kena solve untuk y dulu. Okay, so boleh pakai calculator untuk factorize yang ni. So kita akan dapat y minus 1, y minus 5 equals to 0. Okay,
So di sini akan menghasilkan dua jawapan, which is y minus 1 equal 0. So kita ada y equal 1. Satu lagi kita ada y minus 5 equal 0. So y is equals to 5. So remember, saya bukan nak cari y, saya nak cari x. Okay, so di mana nak dapat x? Daripada yang kita let tadi. Okay, so mana tulis jawapan di bahagian sini. Kita ada dua y dekat sini, dua-dua kita kena solve. Okay, so y yang pertama is equals to 1. So kita ganti semula y kita. Y adalah 5 to the power of x. So tulis balik. 5 to the power of x is equals to 1. Macam mana nak cari x? So yang ini kita kena fikir. Okay, macam mana kita nak tukar jadi base yang sama. So kita ada 5 to the power of x. 1. Okay, kita boleh tukar menjadi 5 power 0. Sebab anything yang power 0 dia adalah 1. So kita akan compare dia punya base dan index dia. Okay, so therefore dekat sini kita akan conclude x adalah equals to 0. This is the first answer. Okay, satu lagi kita ada dua jawapan. Okay, y equal 5. Okay, untuk bahagian sini. So again sama juga step, kita ada 5 to the power of x, ganti balik y kita dan equals to 5 power 1. Okay, so ini dah sama base. Okay, sama dah. So kita akan just directly compare dia punya power. Therefore we said x is equals to 1. So untuk soalan ni kita ada final answer x is equals to 0 and 1. Okay, so dua contoh yang madam tunjuk E dan F ni adalah menggunakan let. Okay, dia bukan dalam base yang sama. Dan bila kamu nak tukar dia menjadi base sama, tak boleh. So you kena fikir ada tak repeating index yang you boleh let pada soalan itu. Okay. Okay, dan untuk soalan G boleh try untuk buat sendiri. Madam nak tunjuk soalan H. Okay, untuk soalan H ni again kita classify case dulu. Okay, so kita tengok soalan ni obviously dia bukan daripada base yang sama, 5 and 10. Okay, base yang berbeza. So dia di bahagian case 2, not in the same base. Okay, kita akan always try untuk tukar bagi jadi base yang sama. Tapi 5 and 10 tak boleh nak tukar. Okay, tak ada perfect square, tak ada cubic numbers atau base 2 punya numbers lagi tak boleh guna. Okay, so you tak boleh. So bahagian sini fail. So kita hanya tinggal, kita tak boleh ubah jadi base yang sama. So either kita let ataupun kita lon both side. Okay, untuk soalan ni kita tak boleh let, also fail sebab kita tak nampak pun repeating index. Kita hanya ada index 5 to the power of x. Tapi tak repeat dah. Tak ada pun 5 power x di tempat lain dalam soalan ni. So meaning that yang ini tak boleh pakai lah. So kita akan pergi kepada step yang ini, which is kita perlu lon both side. Okay, bila nak lon both side, okay, tujuan kita lon both side always ingat untuk bring power to front. Yang tu kena ingat. Okay, so untuk soalan ni madam besarkan sikit. Okay, kita akan lon both side. Tolong perhatikan betul-betul. Bila kamu nak lon both side, pastikan kamu hanya lon sekali sahaja di kiri. Meaning that di sini letak lon, dan pastikan juga kamu lon sekali sahaja di kanan. Okay, so madam akan sebut macam ni. Lon everything on left and lon everything on right. Okay, on right. So biasanya madam suka pelajar kurung dulu. Okay, biasanya okay, kamu akan, this is on your left, kurungkan dulu. Dan semua yang di kanan, kanan kamu hanya ada 10. Okay, so kurungkan dia. So bila kita kata kita lon both side, apa yang kita akan buat adalah kita hanya letak lon sekali saja ditulis di kiri dan sekali sahaja ditulis di kanan. Okay, next. Tujuan kita lon adalah untuk kita bring power to front. Okay, bermaksud kalau ada nampak power, dia boleh dibawa ke depan. Okay, so contoh soalan ni, madam akan bawa power X ini pergi depan. Okay, so kita ada X lon 5. Okay, power sahaja yang ke depan. Okay, so X ni akan pergi depan. So dia hanya tinggal X lon 5. Ini tak ada dah. Okay, and on right, kita tak ada apa-apa power untuk dibawa ke depan. So dia akan remain as lon 10. Okay, lon
10 and ln 5 is just a number, macam number biasa, cuma dia dalam bentuk decimal. So cara nak kira X ini, kita kira macam kita buat nombor biasa, which is ln 10 akan bahagi dengan ln 5. And then kamu boleh press calculator terus untuk dapat jawapan X is equals to 1.4307. Okay, so Madam nak tunjuk satu contoh. Let's say, katakan soalan kamu dia adalah 5x equals to 10 plus x. Okay, bila kamu kata kamu nak ln both side, kamu tak boleh tulis dia dalam bentuk contoh ln 5x equals to ln 10 plus ln x. Okay, yang ini consider salah. Okay, tak boleh. Remember, Madam kata tadi, bila kamu nak ln, it should be ln sekali sahaja semua yang di kiri dan ln sekali sahaja bagi semua yang di kanan. Okay, so sepatutnya ini tak ditulis. Yang betulnya adalah, okay, so Madam cancel yang ni salah. Bila kamu nak ln, pastikan ln kamu tu ln semua yang di kiri, sekali saja ln-nya, dan ln semua yang di kanan. Okey, sekali sahaja ln ditulis di kiri, sekali sahaja ln ditulis di kanan. Bukan dua kali macam ni di kanan. Okey, so itu yang penting kena tahu bila kamu ln both sides. Okey, so Madam tunjuk satu saja example untuk ln both sides. Okey, so ln both side ini dikira sebagai the last choice. Okey, last choice untuk kamu. Maksudnya, kalau fail untuk tukar base, kamu datang step ni. Kemudian tak boleh juga tukar base, kamu nak let pun tak boleh. So last choice sekali adalah baru kita ln both side. Okay, so boleh try soalan I dan J dan semak jawapan.